Buletin pagi 11 Januari bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Anggota Dewan Undangan Negeri Kawasan Semenyih Bakhtiar Muhammad Noor meninggal dunia. Juga, polis tumpaskan sindiket perjudian berselindung di sebalik kondominium mewah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus ke paparan utama buletin pagi ini. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Semenyih Bakhtiar Muhammad Noor, 57 tahun, meninggal dunia di Hospital Kajang jam 4.45 pagi tadi akibat serangan jantung. Setiausaha politik kepada Menteri Besar Selangor Burhan Aman Shah berkata, jenazah Allahyarham akan dibawa pulang ke rumah keluarga di Batu 19, Jalan Sungai Lalang, Kolam Memancing Teratak, Tekala, Semenyih. Jenazah akan disembahyangkan sejurus selepas solat Jumaat di Masjid Kampung Pasir, Semenyih dan kemudian akan disemadikan di Tanah Perkuburan Kampung Pasir. Pada pilihan raya umum ke-14 Mei tahun lepas, Bakhtiar yang mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menewaskan calon BN, PAS dan Parti Sosialis Malaysia PSM dalam pertandingan 4 penjuru dengan majoriti 8,964 undi. Allahyarham yang juga Ketua Bahagian Bersatu Hulu Langat memperoleh 23,428 undi. Dua buah kondominium di Ampang, Selangor diserbu dalam Ops Counting Centre selepas maklumat dan risikan dijalankan polis sejak seminggu lalu. Operasi dilakukan bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 IPK Selangor bersama Jabatan Siasatan Jenayah IPD Ampang Jaya. Serbuan dilakukan serentak di dua kediaman terbabit yang dijadikan pusat menerima taruhan itu. Ketika serbuan, rata-rata operator terbabit sedang menjalankan kegiatan menerima panggilan daripada pelanggan untuk menerima pertaruhan. Siasatan awal mendapati sindiket terbabit mengendalikan 11 laman web perjudian. Dalam tempoh sebulan, anggaran pertaruhan sehingga 1.6 juta ringgit bagi satu laman web perjudian. Hasil serbuan ini, seramai 8 wanita dan 7 lelaki warga asing ditahan. Telefon bimbit, komputer, buku akaun serta buku catatan dirampas dalam operasi ini. Bermula 1 Mac ini, pameran hartanah secara besar-besaran akan diadakan sempena kempen pemilikan rumah kebangsaan dengan tawaran diskaun sekurang-kurangnya 10%. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, pameran selama 3 hari itu akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bagi merangsang pemilikan rumah terutama bagi golongan berpendapatan rendah B40. So we're going to take all the overhang units to be exhibit untuk di-exhibitionkan dan untuk dibuat tawaran kepada pembeli at a discount. And insyaAllah dalam pameran juga kita akan membawa bank-bank bersama untuk membantu pemohon-pemohon untuk membuat permohonan. Pameran itu bakal menghimpunkan 180 pemaju hartanah, membabitkan kira-kira 30,115 rumah. Kali terakhir kempen seumpama itu diadakan ialah pada tahun 1998. Zuraida berkata pihaknya juga kini sedang berbincang dengan Bank Negara berhubung kelonggaran bagi golongan isi rumah B40 membuat pinjaman perumahan. Ia seiring dengan inisiatif kerajaan untuk memberi peluang kepada golongan itu memiliki rumah sendiri seperti menetapkan harga tidak melebihi RM300,000 seunit selain pengenalan kaedah sewa beli. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dijangka menghadap Sultan Kedah, Sultan Salahuddin, Sultan Badlishah, Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail dalam masa terdekat. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan memaklumkan sejak memegang jawatan Menteri Pertahanan pada Mei 2018, Muhammad telah menghadap Sultan Muhammad kelima yang ketika itu yang di-Pertuan Agong, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, Pemangku Sultan Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuanku Munawir. Dia tahu kanan.
Beralih ke perkembangan di Sabah, kerajaan negeri tidak akan menaikkan kadar tarif air yang diguna pakai sejak 1982. Apa yang menjadi keutamaan pada masa ini adalah untuk menstruktur semula, mengurus takbir masalah berkaitan serta memastikan bekalan air bersih terawat mencukupi untuk keperluan rakyat. For the time being kita tidak ada langkah untuk menaikkan harga air yang ada. Cuma apa yang penting kepada kita pada saat ini ialah menstrukturkan supaya langkah-langkah yang dahulu banyak outsourcing yang ada dan jabatan ini memainkan perkara yang penting, keutamaan untuk mengurus takbir masalah air, bekalan air yang terawat. Ini menjadi keutamaan kita. Tidak ada artinya kita naikkan harga, lepas itu air banyak lagi kampung-kampung yang tidak kesempayan, yang tidak mempunyai sistem bekalan air yang terawat. Jadi penting kepada kita untuk memastikan supaya usaha ini dapat kita lakukan. Kerajaan negeri akan memastikan pengurusan air yang baik, mengelak ketirisan dan kehilangan sumber air. Sebelum ini, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli bercadang menaikkan tarif air secara berperingkat tahun ini. Ketika ini, kadar rata semasa di Sabah ialah 90 sen bagi 1 meter padu air sejak 1982. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal memaklumkan pihaknya kini mengambil langkah menamatkan perkhidmatan syarikat konsensi perkhidmatan penyelenggaraan jalan raya negeri itu. Katanya penamatan kontrak ke atas beberapa syarikat terbabit telah dilakukan tahun lalu dan langkah sama akan dibuat lagi pada tahun ini. Well, we have terminated ada sudah pada last year. Dan this year pun ada, kita akan kaji semula dan kita akan lihat masalah-masalah yang timbul kerana ini sudah berlarutan agak lama dan banyak jalan-jalan di peringkat negeri yang perlu kita tingkatkan langkah-langkah yang ada untuk memastikan supaya jangan ada ketirisan dia. Tapi kita akan gunakan landasan mengikut aturan-peraturan ya, dari segi perundangan, dari segi. Menurutnya, satu pendekatan baru dibuat dan ditambah baik dan bukan setakat menampal lubang-lubang di atas jalan raya. Kerajaan negeri akan meneliti syarikat yang layak selepas ini kerana penyelenggaraan jalan raya di Sabah memakan belanja ratusan juta ringgit setiap tahun. Masih di Sabah, perkhidmatan pakar kesihatan akan diperbanyakkan ke hospital kerajaan di Pantai Timur Sabah, khususnya Semporna, Lahad Datu dan Kuna apabila projek naik taraf Hospital Tawau siap sepenuhnya Mei tahun hadapan. Bila siap nanti akan memberi penambahbaikan dari segi perkhidmatan kesihatan yang amat baik sekali kepada penduduk di Tawau dan juga dalam kluster konsep banyak pakar akan bekerja di sini dan banyak pakar akan terlibat dalam konsep hospital di mana mereka akan pergi ke Kuna, hospital Sempurna dan juga Lahad Datu dan seterusnya memberi perkhidmatan kesihatan yang menyeluruh ke kawasan Pantai Timur. Beliau terdahulu melawat projek naik taraf Hospital Tawau. Ia membabitkan pembinaan bangunan setinggi 10 tingkat, dilengkapi 154 katil pesakit, 6 dewan pembedahan, sebuah helipad dan kemudahan lain. Kerja pembinaan berjalan lancar tanpa banyak masalah, malahan lebih pantas dari jadual asal apabila kini sudah 30% siap berbanding sasaran siap 28%. Beralih ke perkembangan politik tanah air, MIC menerima baik pencalonan calon Barisan Nasional yang diumumkan semalam walaupun bukan dalam kalangan parti berkenaan. Menurut Presidennya Tan Sri S.A. Vigneswaran, terdapat beberapa faktor menyebabkan parti itu meminjamkan kerusi tradisi itu atas keputusan bersama. Antara sebab termasuk isu rusuhan kuil Sri Mahamariaman selain bekas ahli Parlimen Cameron Highlands, Datuk C. Sivaraj tidak dibenarkan bertanding oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Selain kemungkinan orang Melayu tidak akan keluar mengundi untuk dua calon parti Pakatan Harapan dan MyPPP dari kaum India. Bila Datuk Sivaraja ni tak bertanding, persentase kita dah jatuh 50%. So takkan kita dah ada satu calon, dah bekerja selama setahun, dah menang pilihan raya, tetapi he was a target. And the statistics shows that it is not about the Indian votes. It is about the Malay and the Asli votes. Now having said that, we have got an advantage. PAS is not contesting. But without PAS contesting, will they come out and vote two Indian candidates?
Katanya, pemilihan Ramli bukan satu isu memandangkan BN turut mempraktikkan peletakan calon sama semasa berdepan pilihan raya negeri di Sarawak pada 2016. Justru, pemilihan Ramli Muhammad Noor adalah tepat kerana merupakan penduduk tempatan dari suku Semai yang membentuk sebahagian besar daripada 22% pengundi orang asli di kerusi parlimen itu. Masih dengan politik, pengerusi Parti Pribumi Bersatu Perlis Amir Hassan membidas kenyataan pihak yang mempertikaikan kredibilitinya sebagai pemimpin parti berkenaan di Perlis. Untuk itu, desakan agar dirinya meletak jawatan tidak akan dilayan sehingga mendapat arahan rasmi daripada pucuk pimpinan. Sebab pucuk pimpinan berfikir lebih matang dan lebih baik, lebih mampat daripada kita. Kalau pucuk pimpinan sana memikirkan saya adalah punca segala kepada masalah, jangan marah. Jangan marah. Jangan ingat kita pandai. Jangan, ini masalah kita dalam politik ni. Saya beritahu tuan-tuan, kita hidup ingat kita pandai. Ini yang jadi huru-hara ni. Baru 2 hari masuk politik, dah ingat pandai. Dakwanya lagi, terdapat kepimpinan bahagian, cawangan dan sayap parti yang cuba melakukan pembunuhan karakter dengan merendahkan kredibilitinya. Apapun, sebagai pemimpin politik, beliau akan terus bertahan dan menggesa agar pengorbanan yang dilakukannya sebelum ini tidak dibuang begitu sahaja. Saya boleh tinggal. Saya kata dekat Cik Wan Saiful, banyak kali saya kata. Banyak kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dia ada tanya di sini, boleh tanya dia. Saya kata ke dia, saya nak you ambil alih tempat saya. Ambil alih tempat saya. Saya tak mau dah. Tetapi, saya tidak boleh tinggal tuan-tuan kepada jemuan-jemuan. Kalau saya nak tinggal tuan-tuan, kena tinggal pada tu imam. Imam lah, pemimpin. Dalam pada itu, Amir turut mendedahkan bekas Setiausaha Bersatu Perlis Wan Saiful Wan Jan kini berdepan tindakan disiplin daripada parti. Baik, cukup dengan laporan politik, kita ke paparan ini. Statistik menunjukkan golongan ibu merupakan suspek utama dalam kes penderaan kanak-kanak di negara ini dengan keseluruhan 7,564 kes yang direkodkan antara 2013 hingga Jun tahun ini. Manakala kes dera untuk tempoh sama membabitkan bapa adalah sebanyak 5,012 kes. Walaupun undang-undang sedia ada mencukupi dalam menangani kes penderaan kanak-kanak, langkah pencegahan adalah pendekatan terbaik bagi mengurangkan kes penderaan terhadap kanak-kanak. Jadi apabila kes dilakukan oleh penderaan dilakukan oleh ibu dan bapa, apa-apa sistem yang kementerian buat tidak akan menepati target group itu kerana orang itu adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang bekerjasama dengan pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mendapatkan idea maupun kaedah lebih berkesan bagi mempanteras jenayah itu. Beliau terdahulu menghadiri forum kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat, adakah undang-undang kurang berkesan di Maktab PDRM di Ibu Negara. Baik, tubuh setiap hari perlu dibalut plastik khas serta sepanjang masa perlu berhati-hati bagi mengelak diri agar tidak cedera. Situasi itu dihadapi Muhammad Ali Firdaus Muhammad Rosdi, murid tahun 2 yang menderita penyakit epidermolysis bullosa atau kulit rapuh yang memerlukan penjagaan rapi.